Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Menyambung pembacaan kita daripada kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam pada muka surat 54. Mithalun akharu idza qara'a sam'ahu an-nuzulu fi qawlihi yanzilullahu ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya فالواجب عليه أن يعلم أن النزول اسم مشترك قد يطلق إطلاقا يفتقر فيه إلى ثلاثة أجسام جسم عال هو مكان لساكنه وجسم سافل وجسم منتقل من العالي إلى السافل. Setelah dibawa dua contoh, iaitu yadun dan juga surah, Al-Imam Al-Ghazali membuat penjelasan lagi bagi memahami apakah yang sepatutnya dilakukan oleh orang awam khususnya apabila berdepan dengan hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang mutasyabihat. Iaitu kita masih lagi dalam al-wazifatul ula, iaitu at-taqdis. Kata Al-Imam Al-Ghazali, apabila terjah akan pendengaranmu oleh perkataan an-nuzul di dalam sabdaannya baginda sallallahu alaihi wasallam, yanzilullah ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya, telah turun oleh Allah ataupun telah nuzul oleh Allah pada setiap malam ke langit dunia. Jadi bila kita berdepan dengan perkataan nuzul yang dinisbahkan kepada Allah, maka apakah yang menjadi kewajiban? Pertama, fal wajib alaihi, maka yang wajib ke atasnya sami', orang yang mendengar, bahawa meyakini ya'lama, meyakini akan bahawasanya an-nuzul, perkataan an-nuzul adalah kata nama yang mushtarak. Kata nama yang mushtarak ini maksudnya dia bukan kata nama yang hanya ada satu makna sahaja, bahkan dia mempunyai pelbagai makna. Maka wajiblah ke atasnya sami' bahawa meyakini akan bahawasanya perkataan nuzul adalah kata nama mushtarak. Qad yutlaqu, terkadang diitlakkan, terkadang perkataan nuzul itu diitlakkan, digunakan kepada suatu bentuk itlak, penggunaan yang memerlukan ia padanya, pada itlak itu, kepada tiga jisim. Maknanya nuzul ini ada satu itlak, makna yang diitlakkan perkataan nuzul itu, makna itu untuk merealisasikannya perlu kepada tiga jisim, iaitu pertama, jisim yang tinggi. Jisim yang tinggi, jismun alin, jisim yang tinggi, dia adalah tempat bagi yang mendiaminya. Dan jisim yang rendah, yang lebih bawah daripada jisim yang tinggi. Dan yang ketiga, jisim yang berpindah daripada jisim yang tinggi itu kepada jisim yang lebih rendah. Ini satu makna bagi perkataan nuzul, iaitu turun. Bila turun, kita perlukan tiga objek. Pertama, ruang atas. Yang kedua, ruang lebih bawah daripada ruang atas tadi. Dan yang ketiga,
objek yang asalnya berada di ruang atas kemudian dia turun ke ruang bawah. Jadi untuk merealisasikan makna nuzul bagi itlaq yang pertama, maka 3 jisim tadi diperlukan. Fahuwa, maka dia apa? Dia nuzul itu. Dia tu huwa kembali kepada nuzul. Dia nuzul itu idzan kalau begitu. Maknanya kalau begitu idzan idza utliqa ila dzakal ma'na, ila dzakal itlaq. Kalaulah, maka dia perkataan nuzul itu kalau begitu, maksud kalaulah diitlaqkan dengan itlaq yang dinyatakan tadi, ibaratun adalah merupakan ungkapan bagi perpindahan jisim daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah. Fa in kana min suflin ila ulwin summiya su'udan wa urujan wa ruqiyya. Sekiranya adalah ia perpindahan tu, kerana apabila adalah ia perpindahan jisim itu daripada bawah ke atas, dinamakan akan dia al-intiqal. Al-intiqal min suflin ila ulwin dinamakan apa? Dinamakan su'ud, dinamakan uruj, dinamakan ruqi. Ini dalam bahasa Melayu maknanya naik lah. Su'ud ke uruj ke ruqi maknanya naik. Kalau daripada atas ke bawah orang panggil turun. Kalau daripada bawah ke atas dipanggil naik. Wa in kana min ulwin ila suflin summiya nuzulan wa hubutan wa huduran ila ghairi dhalik. Dan sekiranya adalah ia perpindahan itu daripada tinggi, daripada atas ke bawah, dinamakan perpindahan itu akan nuzul dalam bahasa Arab, hubut dalam bahasa Arab, hudur dan dalam bahasa Arab juga, ila ghairi dhalik, dan lain-lain. Ini makna yang pertama bagi nuzul. Wa qad yutlaqu ala ma'nan akhar la yaftaqiru fihi ila taqdir intiqalin wa harakatin fi jismin, kama qala ta'ala wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj wa ma ru'iya al-ba'iru wala al-baqaru nazilan minas sama'i bil intiqal bal hiya makhluqatun fil arham wa li inzaliha ma'nan la mahalah. وكما قال الشافعي رحمه الله دخلت مصر فلم يفهموا كلامي فنزلت ثم نزلت ولم يرد به انتقال جسده إلى سفل. Dan وقد للتقليل, dan kadang-kadang diitlakkan akan isim nuzul. Kata nuzul itu digunakan atas makna lain yang tidak memerlukan ia nuzul itu pada itlaq ini, pada makna lain ini, kepada mentakdirkan perpindahan dan pergerakan pada jisim. Jadi kalau atas makna yang kedua, tidak perlu kita lintaskan makna pindah. Kita tak perlu nak lintaskan makna bergerak yang berlaku pada jisim. Kita ambil satu contoh. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj, dan kami telah turunkan untuk kamu daripada binatang-binatang ternakan 8 pasangan. Jadi walaupun ayat ini menggunakan perkataan kami telah menurunkan, tidaklah dilihat akan unta dan lembu turun daripada langit dengan berpindah. Walaupun ayat ini mengatakan kami menurunkan, tapi tidak pernah dilihat ada binatang itu turun daripada langit. Bahkan dia an'am itu dicipta di dalam rahim. Wali inzaliha ma'na la mahala, dan sudah tentulah perkataan ataupun ayat menurunkannya itu dia ada makna lain. Bukan makna turun yang makna pindah tu. Wali inzaliha, dan bagi perkataan
menurunkan binatang ternakan itu ada makna lain. Tidak dapat tidak. Mesti ada makna lain. Tapi yang pastinya maknanya itu bukan makna turun. Turun dengan makna perpindahan. Perpindahan, pergerakan. Dan Imam Ghazali bagi contoh yang lain pula. Dan seperti telah berkata oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dakhaltu Misra, saya telah memasuki kota Mesir, bumi negara Mesir. Falam yafhamu kalami, dan apabila saya bercakap dengan orang di sana, mereka tidak memahami perkataan saya. Lalu saya telah turun, kemudian saya telah turun, kemudian saya telah turun. Jadi di sini Al-Imam Syafi'i menggunakan perkataan turun. Turun di sini bukan makna turun daripada segi pergerakan tubuh. Bukan. Turun tu maksudnya turunkan perkataan tu. Macam kita pun guna dalam bahasa Melayu. Turunkan lagi supaya perkataan itu sesuai dengan paras kefahaman mukhatab. Dan tidaklah bermaksud ia Imam Syafi'i dengannya perkataannya turun tadi tu berpindah jasadnya Imam Syafi'i kepada rendah. Bukan maksud turun dalam perkataan Imam Syafi'i ini beliau turun daripada satu tempat ke satu tempat, bukan. Tapi maknanya beliau telah turunkan mustawa perkataan itu, tahap itu, sehingga tahap itu difahami oleh mukhatab. Maka setelah kita dengar keterangan tadi, falyatahaqqaqil mu'minu anna an-nuzula fi haqqillahi ta'ala laysa bil ma'na al-awwali wa huwa intiqalu shakhsin wa jasadin min 'ulwin ila suflin fa inna asy-syakhsa wal jasada lil ajsam war rabb ta'ala laysa bijismin fa in khatara lahu annahu idza lam yurid hadha fama alladhi aradahu. Maka hendaklah bertahakkuk oleh seorang mukmin itu. Hendaklah dia meyakini dengan yakin. Itu masuk faliyatahaqqaq. Maka hendaklah dia meyakini dengan yakin bahawasanya nuzul pada hak Allah Ta'ala, pada pihak Allah Ta'ala, tidaklah ia nuzul itu dengan makna yang pertama. Bila disebut perkataan nuzul, hendaklah kita yakin dengan sebenar-benarnya makna nuzul itu bukanlah makna yang pertama. Apa makna pertama bagi nuzul? Iaitu perpindahan seseorang ataupun jasad daripada tempat atas ke tempat bawah. Fa inna syakhsa wal jasada lil ajsam. Jadi syakhs dan juga jasad, jisim, ini semua adalah untuk jisim. Dan Allah Ta'ala ni dia bukan jisim. Allah Ta'ala ni dia bukan jisim. Berpindah dari satu tempat ke satu tempat, bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, ini adalah ciri-ciri ataupun sifat-sifat jisim. Sedangkan Allah Ta'ala itu bukan jisim. Begitu. Fa in khatara lahu, sekiranya terlintas baginya mukmin. Jadi dia terlintas macam ni. Okey. Kalaulah turun nuzul yang ada dalam hadis yang dinisbahkan kepada Allah itu bukan maknanya turun. Fa in khatara lahu, sekiranya terlintas baginya bahawasanya apabila tidaklah berkehendak ia syarat akan ini maksudnya nuzul itu dengan makna turun. Faman ladzi aradahu, maka apakah yang dikehendaki oleh ia syariatkan dia perkataan nuzul itu? Maksudnya kalau nuzul dalam hadis itu bukan makna turun, apakah yang dikehendaki oleh Nabi daripada perkataan nuzul tadi? Dia akan datang. Dia nak tahu juga makna dia apa. Okey, tak apalah, saya setuju untuk menafikan bahawasanya nuzul itu makna intiqal, makna harakah yang dinisbahkan kepada jisim dan syakhs dan jasad. Tetapi apakah yang dikehendaki ia syariatkan dia? Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, dijawab kepadanya yang bertanya itu, anta idza ajazta an fahmi nuzulil ba'iri minas sama
فأنت عن فهم نزول الله تعالى أعجز فليس هذا بعشك فادرج واشتغل بعبادتك أو حرفتك واسكت واعلم أنه أريد به معنى من المعاني الذي يجوز أن يراد بالنزول في اللغة العربية ويليق ذلك المعنى بجلال الله عز وجل وعظمته وإن كنت لا تعلم حقيقته وكيفيته. Maka dijawab kepada yang bertanya itu, anta kamu apabila lemah kamu daripada memahami makna nuzul ba'ir yang dalam ayat tadi tu, turunnya unta daripada langit, itu pun kamu tak boleh nak faham, maka kamu daripada memahami nuzulillah, perkataan nuzulillah itu lebih lemah. Falaisa hadza bi'ushika, maka ini bukan sarang kamu. Maksudnya, wahai orang awam, ini bukan sarang kamu yang kamu nak bincang tentang perkara ni, maka masuk, jangan sibuk. Orang kata apa? Jangan sibuk, ini percakapan, perbincangan orang tua. Ini bukan sarang kamu, maka janganlah menyibuk. Washtaghil bi'ibadatik, hendaklah kamu menyibukkan diri dengan ibadatmu dan pekerjaanmu. Lebih baik kamu sibuk dengan bekerja daripada sibuk daripada bincang perkara ni. Waskut, dan diam. Diam, jangan berbicara. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu bahawasanya dikehendaki dengannya nuzul akan satu makna daripada makna. Adalah makna yang dimaksudkan, yang mana makna tersebut allazi, yang harus bahawa dikehendaki akan dia makna itu dengan nuzul di dalam bahasa. Maksudnya adalah makna yang dimaksudkan daripada perkataan nuzul itu, yang mana makna itu boleh dimaksudkan dari perkataan nuzul. Dan makna itu pula adalah makna yang layak dengan keagungan dan kebesaran Allah, walaupun kamu tidak mengetahui hakikatnya dan kaifiatnya. Itu cara salaf tafwid. Ini misal lagi, Imam Ghazali bawa misal keempat pula. Idza sami'a lafzal fawqi fi qawlihi ta'ala wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa fi qawlihi ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun falya'lam anna al-fawqa ismun mushtarakun yutlaqu li ma'nayaini. Apabila mendengar ia mukmin ami akan lafaz fawq pada firman Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan dialah Allah yang perkasa fawqa ibadi, di atas hamba-hambanya. Dan dengar lagi ada perkataan fawq lalu lagi pada firman Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim, dan mereka itu takut kepada Tuhan mereka daripada atas mereka. Maka hendaklah mukmin itu mengetahui bahawasanya fawq ini adalah satu perkataan, satu kata nama yang berkongsi, mushtarak, yang dia digunakan untuk dua makna. Fawq ahaduhuma, salah satu daripada dua makna itu apa dia? Fawq nisbatu jismin ila jismin bi an yakuna ahaduhuma a'la wal akharu asfala, يعني أن الأعلى من جانب رأس الأسفل وقد يطلق لا لهذا المعنى فيقال الخليفة فوق السلطان والسلطان فوق الوزير كما يقال دخل فلان على الأمير وجلس فوق فلان وكما يقال العلم فوق العمل والصياغة فوق الدباغة. Satu makna atas ni adalah satu bentuk nisbah antara dua jisim. Nisbah, bila sebut atas, nisbah antara dua jisim, sekira-kira salah satu itu lebih tinggi dan yang satu lagi itu lebih rendah. Yakni apa? Bahawasanya annal a'la min janib ra'sil asfal, yang lebih atas itu berada di posisi bahagian kepala yang bawah. Atas lah dalam bahasa Melayu juga kita guna. Tetapi waqad yutlaqu, dan terkadang digunakan perkataan fawq ini bukan untuk makna ini,
Contoh dalam penggunaan bahasa Arab. Khalifah berada di atas sultan. Sultan di atas menteri. Begitu juga dalam bahasa Arab, dakhala fulanun al amir. Si fulan telah masuk menemui amir. Wa jalasa, telah masuk atas amir. Bukan dia duduk atas amir tu. Dia telah duduk di atas si fulan. Contohnya lain, ilmu itu di atas amal. Pekerjaan tukang tempa ini lebih tinggi daripada orang yang mana buat kerja samak kulit. Jadi walaupun disebut siyarah fauqad dibarah, pekerjaan menempa itu lebih tinggi, lebih atas, berada di atas pekerjaan menyamak kulit. Dia tidak memberi makna atas dari sudut hissi, tapi segi maknawi. Bahasa Melayu pun kita pakai wal awalu. Makna yang pertama menuntut satu jisim sehingga dinisbahkan kepada jisim yang lain. Jadi kalau kita nak maknakan fauq dengan makna atas hissi ni, dia kena bayangkan jisim. Kita kena bayangkan ada dua jisim. Satu jisim atas, satu jisim duduk bawah. Makna yang pertama itu tidak mungkin direalisasikan, melainkan kena bayangkan, kena dituntut dua jisim kena ada. Jisim yang di atas, jisim yang di bawah. Tetapi makna yang kedua, atas makna yang kedua itu tidak menuntut kewujudan jisim. Falya'taqidil mu'minu qat'an. Maka bila dah faham bahawasanya fauq ini ada dua makna, maka hendaklah beriktikad oleh seorang mukmin itu secara yakin, secara iktikad yang jazam, bahawasanya annal awwala ay annal ma'nal awwala ghairu murad, bahawasanya makna yang pertama tidaklah dikehendaki daripada perkataan fauq tadi. Wa annahu 'ala Allah ta'ala muhal, dan bahawasanya makna yang pertama itu adalah mustahil atas Allah. Sebab apa? Sebab apa? Fauq atas makna pertama itu mustahil dinisbahkan kepada Allah. Fa tu li ta'lil, kerana sesungguhnya dia makna yang pertama itu daripada perkara-perkara yang melazimi jisim. Maknanya kalau kita maknakan makna yang pertama itu kepada Allah, maka lazim daripada itu kita menisbahkan Allah itu ada jisim. Ada apa? Ada jisim. Dan makna atas itu adalah min lawazimi a'radil jisim. Dia adalah perkara-perkara yang lazim daripada sifat-sifat bagi jisim. Sifat-sifat bagi jisim. Maknanya walaupun dia tak kata Allah Ta'ala itu berjisim, tapi bila dia kata Allah di atas sesuatu dengan makna atas dan bawah tadi, maka secara lazim dia menisbahkan bahawasanya Allah Ta'ala itu berjisim. Wa idza arafa nafya hadzal muhali 'anil qadimi subhanah fala 'alaihi illam ya'rif annahu limadha utliqa wa madha urida bihi faqad khaffafa Allahu 'anhu hadhihi al-kulfata wa amthilatu hadha kathiratun faqis 'ala ma dhakarnahu ma lam nadhkurhu. Apabila telah mengetahui ia seorang mukmin akan ternafinya perkara mustahil ini daripada qadim Allah Ta'ala, bila dia dah tahu bahawasanya perkara mustahil ini ternafi daripada zat Allah, maka fala alaihi, maka tidak ada apa-apa kesalahan ke atas dirinya sekiranya dia tidak mengetahui annahu limadha utliqah, bahawasanya perkataan fauq itu diitlakkan untuk apa, untuk apa, dan apakah yang dimaksudkan dengan perkataan itu. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah meringankan daripada dirinya akan bebanan ini. Jadi dia tidak dibebankan untuk pergi jauh lagi daripada itu. Bas dia i'tiqad makna ini adalah sesuatu makna yang layak bagi Allah, yang pastinya makna ini bukanlah makna yang mustahil bagi zat Allah. Bas, cukup.
dia tidak dibebankan lebih daripada itu. Wa amsilatu hadza kathiratun, dan bermula contoh-contoh ini, seumpama ini ni banyak, maka kiaskanlah olehmu ke atas apa yang telah kami menyebut akan dia, akan barang yang kami tak sebut. Jadi bila kamu dah faham konsepnya, bila dah faham kaedahnya taqdis ini, maka kiaskan apa yang kiaskan dengan apa yang kami dah sebut akan benda yang kami tak sebut. Kias, jadikan apa yang kami telah sebut ini sebagai maqis alaih. Itu tugas yang pertama. Dia ada 7 tugas. Ini tugas yang pertama, iaitu at-taqdis. Tugas yang pertama apa? Tugas yang pertama itu adalah at-taqdis. Al-wazifatu thaniyah, al-iman wa tasdiq. Wazifah yang kedua, beriman dan membenarkan. Apa maksud wazifah yang kedua ni? Setelah kita mentakdiskan makna yang tak layak, kita pergi pula kepada beriman dan membenarkan. Wa huwa an ya'lama qat'an anna hadhihi al-alfaza urida biha ma'anin taliqu bi jalalillahi ta'ala wa 'azamatihi, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqun fi wasfillahi ta'ala biha, falyu'min bidzalika wal yuqin bi anna ma qalahu sidqun وما أخبر عنه حق لا ريب فيه وليقل آمنا وصدقنا وأن ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله فهو كما وصفه وهو حق بالمعنى الذي أراده وعلى الوجه الذي قاله وإن كنت لا أقف على حقيقته. Jadi tanggungjawab dia yang kedua setelah dia taqdis, dia hendaklah beriman dan membenarkan. Apa dia maksud dia? Wahuwa, dan bermula maksud beriman dan membenarkan adalah bahawasanya meyakini ia secara pasti bahawasanya lafaz-lafaz ini dikehendaki dengannya, lafaz akan makna yang layak dengan keagungan dan kebesaran Allah. Jadi dia beriman walaupun dia tak tahu makna, tapi dia yakin makna yang dimaksudkan ini adalah makna yang layak bagi Allah, dan bahawasanya Rasulullah SAW benar di dalam menyifatkan Allah dengannya. Maka hendaklah dia beriman dengan yang demikian itu. Maksudnya bila Nabi menggunakan perkataan itu dan nisbah kepada Allah, Nabi benar. Dan hendaklah dia meyakini bahawasanya apa yang disabdakan oleh baginda itu benar. Wa ma akhbara, dan apa yang dikhabarkan oleh baginda tentang Allah itu benar, tidak ada keraguan padanya. Dan hendaklah dia berkata, amanna, kami telah beriman, wa saddaqna, dan kami telah membenarkan, wa anna ma wasafa Allahu bihi nafsa, dan bahawasanya apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, dan mensifatkan akan Allah dengannya oleh Rasulnya. Maksudnya apa yang Allah sifatkan dirinya dengan perkataan itu, dan apa yang Nabi sifatkan Allah dengan sesuatu perkataan, maka dia adalah seperti yang disifatkan, dan dia adalah benar dengan makna yang dikehendaki oleh Allah, dan di atas wajah yang dikehendaki oleh, dengan wajah yang diucapkan, walaupun saya ni tidak mengetahui hakikat makna tersebut. Wa in kuntu, dan walaupun adalah saya tidak mengetahui, oleh saya tidak mengetahui, tidak dapat mengetahui atas hakikatnya. Walaupun begitu, tetap saya yakin apa yang Nabi sebut itu benar, dan makna yang dimaksudkan adalah seperti yang dimaksudkan, walaupun saya tidak mengetahui hakikatnya. Fa in qulta, tapi akan ada iskal. Mungkin akan ada yang mendatangkan iskal. Jadi apa iskal yang didatangkan? Jadi iskal yang didatangkan, sekiranya fa in qulta, sekiranya kamu bertanya. Kamu akan bertanya macam mana? At-tasdiqu innama yakunu ba'da at-tasawwur, wal iman innama yakunu ba'da at-tafahumi. فهذه الألفاظ إذا لم يفهم العبد معانيها
kaifa ya'taqidu sidqa qailihi fiha. Sekiranya kamu berkata nak membenarkan sesuatu, hanya saja adalah ia selepas menggambarkannya. Kita nak benarkan sesuatu, kita kena tahu dulu gambaran dia. Oh, gambaran dia macam ni, barulah kita benarkan. Ni gambaran ni benar ni. Nak beriman dengan sesuatu hanya saja adalah selepas memahaminya. Jadi macam mana kamu kata kena beriman, tetapi kami tak faham makna dia? Nampak? Ini iskal yang kuat yang selalu diutarakan. Jadi apabila lafaz-lafaz ini tidak difahami oleh hamba akan maknanya. Jadi kalau seorang hamba dia tak boleh faham maknanya, bagaimana dia akan beriktikad benarnya pengucapnya padanya? Jadi kalau dia sendiri tidak faham makna, kaifa ya'taqidu al-'abdu, bagaimanakah boleh beriktikad ia hamba akan kebenaran qail yang mengucap pengucapnya lafaz itu padanya? Maka jawab dia macam ni, fajawabuka, jawapan bagi iskal kamu itu, fajawabuka, maksudnya jawab untuk kamu. Jawapan untuk kamu adalah begini: anna at-tasdiqa bil umuril jumaliyati laysa bimuhal, fa kullu 'aqilin ya'lamu annahu urida bihadhihi al-alfazi al-ma'ani wa anna kulla ismin falahu musamman wa idha nataqa bihi man arada mukhatabata qaumin qasada dhalika al-musamma فيمكنه أن يعتقد كونه كاذبا مخبرا عنه على خلاف ما هو عليه ويمكنه أن يعتقد كونه صادقا مخبرا عنه على ما هو عليه فهذا معقول على سبيل الإجمال بل يمكن أن يفهم من هذه الألفاظ أمور جملية غير مفصلة ويمكن التصديق كما لو قال قائل في البيت حيوان أمكن أن يصدق دون أن يعرف أنه إنسان أو فرس أو غيره بل لو قال فيه شيء أمكن التصديق وإن لم يعرف ذلك الشيء فكذلك من سمع الاستواء على العرش فهم على الجملة أنه أريد بذلك نسبة خاصة للعرش فيمكنه التصديق قبل أن يعرف أن تلك النسبة هي نسبة الاستقرار عليه أو الإقبال على خلقه وإيجاده أو الاستيلاء عليه أو معنى آخر من معاني النسبة فأمكن التصديق به. Ini Allahu Akbar. Ini memang iskal yang dibangkitkan oleh golongan salafi lah. Memang dia selalu iskal tentang tafwid ni. Dia telah iskal tentang tafwid. Maka kita jawab macam ni lah. Dia kata Imam Ghazali, dia kata memang betul, bila kita nak benarkan sesuatu kita kena ada tasawur. Tetapi tasawur itu tidak disyaratkan mesti tasawur secara tafsili. Maka jawapan untuk iskal kamu itu bahawasanya membenarkan dengan sesuatu perkara yang difahami secara ijmali, secara dasar, difahami secara permukaan, bukanlah benda yang mustahil. Okey, kita tengok macam mana nak faham ayat-ayat tadi. Maka setiap orang yang berakal mengetahui bahawasanya dikehendaki dengan lafaz-lafaz ini akan makna-makna. Okey, yang pertama, kita yakin semua lafaz-lafaz yang disebutkan tadi tu dia ada makna yang dikehendaki oleh yang mengucapkannya. Okey, itu jelas. Bila sebut wa huwal qahiru fawqa ibadi, adalah makna yang dikehendaki oleh yang mengucapkannya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, adalah makna yang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya. Itu yang pertama. Dan bahawasanya setiap nama, setiap perkataan dia ada makna. Setiap isim dia ada musamma. Contohnya yadun ni isim, dia adalah musamma dia. Fawq ni isim, adalah musammanya. Nuzul itu adalah isim dan dia adalah musammanya.
Okey, itu perkara yang kedua. Yang pertama kita kata kita yakin dia ada makna. Apabila bertutur dengannya oleh orang yang mahu bercakap dengan satu kaum. Dan bila perkataan itu dilepaskan oleh seseorang dan ditujukan kepada satu kumpulan, maka bila dia telah mengucapkan perkataan itu, dia mengqasadkan musamma tu. Bila saya sebut perkataan besi, itu isim. Jadi saya qasadkan dengan perkataan isim itu musamma lah, besi yang ma'ruf yang kita tahu. Fayumkinuhu an ya'taqida kaunahu kadiban mukhbiran anhu ala khilafi ma huwa alaih, wa yumkinuhu an ya'taqida kaunahu sadiqan mukhbiran anhu ala ma huwa alaih, fahadha ma'qulun ala sabilil ijmal. Maka mungkinlah bahawasanya an ya'taqidah, ya'taqidah ni kembali kepada mukhatab. Maka mungkinlah beriktikad ia bahawasanya akan keadaannya siapa? Nyenatik, berdusta, yang mengkhabarkan atas khilaf daripada waqi', ataupun iktikad dia itu benar, dia bercakap atas seperti waqi'. Maka ini adalah boleh difahami secara ijmal. Maksudnya secara ijmalnya bila orang tu cakap, kita boleh iktikad. Satu, kita iktikad dia ni memaksudkan sesuatu makna. Dan bila kita iktikad dia itu memaksudkan sesuatu musammah. Kemudian kita iktikad, oh dia ni benar atas apa yang dia cakap, dia ni dusta atas apa yang dicakap. Boleh tak kita iktikad tu? Maksudnya bila Nabi sebut, kita tak tahu makna, tapi oleh kerana Nabi yang sebut, maka kita boleh iktikad bahawasanya apa yang Nabi sebut itu, oleh kerana Nabi ni sadiq, maka apa faedah dia? Faedah kita iman. Apa yang Nabi sebut itu benar lah. Bukan kata tak ada faedah langsung. Faedah paling kurang kepada mukallaf ini, iaitu faedah iman. Dia beriktikad sebab oleh kerana fil jumlah dia meyakini bahawasanya apa yang Nabi sebut itu adalah benar. Maka walaupun ada benda yang dia belum faham, tetap dia beriktikad itu adalah benar. Seperti mana yang sahabat berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mereka tak faham pun, mereka tak dapat pun nak tilik apa yang Nabi sebut itu adakah seperti dengan waqi'. Macam contoh syurga. Adakah nak tunggu percaya bahawasanya Nabi cerita tentang syurga kena tengok syurga dulu? Tak perlu kan? Tak perlu. Tak perlu tahu secara waqi' adakah ia bertepatan ataupun tidak. Tetapi untuk semata-mata beriman, sudah cukup dia diucapkan oleh Nabi, dia difirmankan oleh Allah, maka dia adalah benar. Jadi ini yang dimaksudkan. Kita boleh fahami dengan secara ijmali. Ada faedahnya dari segi iman. Bal yumkin an yufhama min hadhihi al-alfaz umurun jumaliyatun ghairu mufassalah. Bahkan mungkin sahaja dapat difahami daripada lafaz-lafaz ini, walaupun kita tak tahu makna dia secara terperinci, secara spesifik, tetapi secara ijmali tu kita tahulah apa makna dia. Contohnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Walaupun kita tak faham istawa tu makna apa secara spesifik, tapi secara ijmali kita faham Allah Ta'ala sedang menceritakan keagungan dia. Bas, itulah makna ijmali. Cukuplah kita mengetahui makna ijmali itu untuk kita beriktikad dan mengamalkan ayat itu. Bukanlah seperti mereka yang mengatakan tafwid itu adalah ta'til ayat Quran dan mungkin membenarkannya. Seperti mana, ini yang bagi contoh Imam Ghazali, seperti mana kalaulah berkata oleh seorang, fil baiti hayawan, di dalam rumah itu ada haiwan, ada makhluk bernyawa. Walaupun kita tak tahu kan dalam rumah tu ada manusia ke, kuda ke, tapi fil jumlah kita tahulah dalam rumah tu ada haiwan. Jadi ada tak faedah daripada perkataan fil baiti haiwan? Ada kan? Amkana an yusaddaq, boleh sahaja dibenarkan tanpa dia mengetahui
tanpa diketahui annahu annal hayawan insanun aw farasun aw ghairuhu. Ataupun kalau satu orang dia kata di dalam fihi syai, fil baiti syai, di dalam rumah tu ada sesuatu. Perkataan di dalam rumah itu ada sesuatu itu langsung tak ada faedah ke ataupun ada faedah? Ada faedah lah, iaitu faedah menisbahkan wujudnya sesuatu. Walaupun kita tak tahu terperinci, tapi tetap ada faedah. Amkana tasdiquhu wa illam yu'raf dhalika syai'. Maka faedahnya adalah membenarkan kailnya. Bila dia bercakap macam tu, walaupun kita tak tahu secara terperinci, tapi kita i'tiqad dia benar. Jadi adakah ayat-ayat Al-Quran yang ceritakan sesuatu makna yang kita tak tahu secara spesifik, kita tak boleh beriman dengannya? Boleh. Kita boleh beriman lah. Sebab seperti mana imannya para sahabat, kami beriman dengan apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Fakadzalika, begitulah juga orang yang mendengar perkataan istiwa. Istiwa alal arash, maka dia memahami alal jumlah secara ringkas. Annahu, bahawasanya dikehendaki dengan yang demikian itu dengan apa? Dengan perkataan al-istiwa al-arsh, nisbah yang khas kepada arash. Maksudnya bila didengar ar-Rahman alal arsh istawa, walaupun dia tak tahu istawa itu makna apa secara spesifiknya, tapi dia meyakini ada sesuatu nisbah khas yang Allah Ta'ala nak bagi tahu tentang dirinya dengan arash. Maka mungkin bagi dia mukmin itu membenarkan sebelum dia mengetahui bahawasanya adakah nisbah itu nisbah tetap ke, ataupun nisbah dia berpaling kepada penciptaan ke, menjadikannya ke, menguasai ke, ataupun makna lain daripada makna nisbah. Walaupun dia tak tahulah secara tepat Ar-Rahman al-Arsy Istawa tu makna apa, tetapi paling kurang dia mengetahui kebesaran arash. Sebab dalam banyak-banyak makhluk Allah Ta'ala menisbahkan istawa al-arsh, maka dia dapat tahu kebesaran arash. Dan dalam masa yang sama dia dapat mengetahui kebesaran Allah Ta'ala. Kebesaran Allah Ta'ala. Maka ia sudah cukup untuk beriman dengan ayat tersebut. Bukan seperti yang digebang-gebur. Bila kami tak tahu makna dia yang sebenar, kami tak boleh nak pakai ayat itu jadi tajhil, dia kata. Tafwid ni dinamakan tajhil. Tidak. Fil jumlah sudah cukup untuk orang awam mengamalkan ayat itu, mengatakan ada makna besar dalam ayat ni walaupun saya tidak mengetahui secara khususnya. Jadi cukuplah untuk hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk memahami dengan baik. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.